Dalam episod kali ini kita akan bersama Zaim Asri, iaitu pengasas seni grafik, di mana kita akan bincangkan berkenaan dengan rahsia bina website tanpa perlu ada kemahiran programming. Okay, so dalam topik ini kita akan bincangkan apa itu no-code, tools no-code yang sesuai untuk beginner, dan juga kita akan berkongsikan tips-tips macam mana nak bina website yang cantik menggunakan no-code tools ni. Alright, dan kita akan bincangkan banyak lagi lah dalam topik kali ini. So, kepada sesiapa yang berminat untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan no-code tools ni dan cara-cara untuk bina website, sesi kali ini sangat-sangat membantu sebab Bro Zaim share sangat-sangat detail dan aku yakin korang akan lebih mudah untuk explore dan start menggunakan no-code tools. Okay, jom tengok. Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam episod terbaru Reka Code Jam. Okay, so kita dah lama tak ada episod yang baru dalam Reka Code Jam ni, dalam podcast Reka Code ni. So hari ni kita start balik. So kita jemput speaker ataupun guest yang sangat-sangat special lah. Itu semua orang kat Malaysia ni kenal kot. Okay, so hari ni kita ada Bro Zaim, okay, bersama kita. Which is beliau merupakan pengasas kepada seni grafik. So bagi siapa yang tak tahu, I think semua orang tahulah seni grafik ni, okay. Seni grafik ni merupakan for me is design agency lah yang bagi aku expert dalam pembinaan website. Okay. And then seni grafik ni jugalah is merupakan salah satu platform pembelajaran lah dalam bidang design. So Pro Zaim memang sangat aktif dekat social media, which is dia share tentang tips-tips design, UI UX, pembangunan website, no code dan macam-macam lagi lah. Okay, so malam ni kita ada topik yang sangat menarik untuk kita kupaskan bersama Bro Zaim malam ni, which is topik kita is rahsia bina website tanpa perlu jadi programmer. Okay, so macam mana kita nak bina website tanpa perlu jadi programmer? Nanti kita akan kupaskan. Okay. So sebelum kita pergi lebih dalam, kita bagi Bro Zaim perkenalkan diri dulu lah. Alright. So perkenalkan diri, asal dari mana, sekarang macam mana. Okay. Boleh. Boleh, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum semua. Uh, saya Zaim Asri dari Seni Grafik lah. Saya punya, which is brand yang saya develop pada tahun 2020 dengan impian untuk sharekan ilmu grafik lah, ilmu grafik Mhm. design. Dan kebanyakannya asas grafik lah, sebab bila kita tengok dekat industri kat Malaysia ni, tak banyak pun yang ajar betul-betul hands on punya grafik punya application lah. Uh, Okay. Okay, so background saya adalah saya graduate as degree holder in e-business and management, and Okay. dah bekerja berpengalaman dalam design in general, daripada design yang percetakan sampai design yang digital selama lebih kurang 7 tahun lah. Oh. So saya berasal daripada Perlis, tapi 7 tahun pengalaman tu dia bukan direct lah, ada kadang-kadang ada shift Uh-huh. career sekejap. Okay. Masa tu buat retail dalam 3-4 tahun, and then uh, jump back to creative industry, which is start dengan seni grafik pada tahun 2020 2020. sampai sekarang lah. Alright. Nice. Okay. Thanks Bro Zaim. Okay. So dekat sini aku nak cerita sikit lah rahsia actually, which is bila aku kenal seni grafik, aku tengok dekat FB, kat IG, which is dia share pasal-pasal yang tips-tips design lah kan. Seni grafik lah actually pencetus untuk aku actually buat reka kod. Okay. Yang Oh, memberanikan diri aku untuk share juga pasal anything about UI UX dekat YouTube. Okay. So bro, kau memang inspire aku lah. Okay. Aku memang. Alhamdulillah. Alright. Alright. So kita dah kenal Bro Zaim kita. And kita boleh go untuk kupas lah topik kita malam ni. Alright. So rahsia untuk bina website tanpa perlu jadi programmer. Okay. So mungkin ada yang tahu, oh kalau nak buat website ni kita perlu jadi programmer. Kita perlu tahu coding. Baru kita boleh buat website ataupun buat mobile apps ke apa kan. But actually sekarang tak perlu. Okay. Ada je tools-tools yang dekat luar sana tu yang kita boleh
guna untuk kita bangunkan website. Alright. So, tapi sebelum kita pergi lebih dalam, kita orang kata apa? Kita nak bagi tahulah dulu, okey, ataupun kita nak tanya dululah. Um, Apa actually yang dimaksudkan dengan no code? Okey, sebab bila kita nak bina suatu benda tanpa program atau tanpa kod ni, okey, ada term yang dipanggil no code. Okey, so bagi sesiapa yang tak tahulah, Bro Saim boleh tak ceritakan sikit atau apa yang dimaksudkan dengan no code tu? Okay. Kalau kita tengok go back to sejarah yang macam mana terciptanya internet ni, macam orang buat website kan. Jadi pada tahun apa 1990-an tu dia masa tu kita kan pakai coding untuk buat website. So Hmm. dari situ nak buat apa-apa elemen pun, even sesimpel nak buat button pun kita kena type untuk keluarkan satu Betul. button tu berapa berapa lebar, size semualah, tipografi semua. Jadi semakin lama dia semakin evolve sampai sekarang dia jadi kepada no code ataupun low code lah kita panggil. Sama ada Hmm. no code tu dah tiada langsung code ataupun low code, iaitu code tu sikit-sikit Oh. kita kita ni lah kita uh, perlu buat. So saya sendiri pun bukan bukan seorang yang custom coding lah. Saya bukan Mhm. uh, coder. Jadi apabila pada tahun 2020 tu uh, masa yang sama saya buat sinigrafi, Mhm. saya mula belajar lah untuk belajar no code yang pertama iaitu Webflow. Tapi sebelum tu saya dah ada experience dah guna WordPress pada tahun 2014. Masa tu Pula, oi, awal tu. baru pas baru pas graduate. Mhm. Lepas tu uh, terus kerja satu agensi ni, just startup je lah macam. Tapi banyak sebenarnya kat situ banyak kerja lah buat saya. Masa tu saya seorang macam generalist lah, macam-macam buat Mhm. video, Mhm. buat buat grafik untuk Istana Budaya punya backdrop, Yeah, macam-macam lah. Tapi kebanyakannya kreatif punya kerja lah. Lepas kreatifnya tu, kerja. uh, lepas tu dalam masa yang sama bila bila bos dapat satu projek nak buat website, masa tu saya cuba explore sendirilah WordPress, belajar Hmm. YouTube. Lepas tu saya tengok this is masa tu 2014. Dari situ pun saya dah nampak ni macam boleh jadi future of buat website, sebab senang nak siap. Lepas tu ada plugin dan sebagainya. Masa tu kiranya WordPress ni yang paling pioneer lah, yang paling. Mhm. Lepas tu dah lama lepas tu ada yang baru, ada keluar Figma, ada keluar Webflow. Tapi Figma bukan web builder lah. Figma Yeah, yeah. untuk design draft, Design tools. Yep. design saja. Lepas tu implement, bina benda tu dekat either Webflow, WordPress, ataupun sekarang yang paling baru adalah Framer lah. Yang tu nanti Mhm. kita akan bincang pasal tu kan, pasal Yeah. jenis-jenis tu. Mhm. Jadi apa soalan ni? No code. Okay, apa yang dimasukkan dengan no code tu kan? Uh. Okay. So jadi masa saya explore WordPress tu, saya dapati saya tak perlu kod satu benda pun. Macam just kena pandai navigate je. Saya I nampak see. any tool no code ni, just kena pandai navigate je. Kena rajin masuk kat setting, dekat mana nak cari dia punya header, kat mana Mhm. dia footer. Which is masa tu agak struggle lah guna guna WordPress tu kan. Tapi makin lama dia dah makin user friendly. Yeah, betul. Okay lah, dari situlah sebenarnya terma no code ni diperkenalkan lah. I Tapi see. I masa tu tak see. famous lagi, orang tak tahu yang nama dia no code. Masa tu tak silap saya, kita panggil kerjaya sebagai orang yang buat website tanpa code ni, kita panggil dia web designer je. Mhm. Tapi sekarang kita dah ada macam-macam lah, macam no code developer dan sebagainya. Betul. Ada even terus spesifik macam Webflow developer, Framer developer kan. Hmm. Alright. Okay, Betul. so basically itulah. No code ni maksudnya kita memang tak ada coding langsung. Tapi low code, kita ada satu term lagi which is low code, which is akan ada terlibat jugalah sedikit coding ataupun type
coding tukang programming tu sikit. So bila kita cakap tadi berkenaan dengan no code apa semua ni kan. Okay, so actually bro ada mention tadi pasal cepat apa semua. So apa lagi kelebihan tools no code ni berbanding dengan kalau kita buat custom code kalau nak buat website ni? Uh, okay, dia ikut objektif lah. Bila saya jumpa klien pun dia bila nak perkenalkan mana satu tool yang paling bagus, it depends on dia punya goal, business goal. So business goal dia apa yang dia nak capai lah. Contohnya kalau katakan dia cuma nak informatif and dia Mhm. punya fokus mainly on branding, marketing and dia nak cepat. So tiga-tiga ni tick the box untuk guna Framer sebenarnya. Framer Hmm. best lah untuk benda tu. Cepat, branded and marketing tool sebab dia punya animation sangat seamless lah untuk buat. Dia Ya. macam kita point-point je, lepas tu terus jadi animation lah. Hmm. Hmm. So, Okay. kalau untuk use case, kalau katakan nak lebih advance daripada tu, kalau nak ada integration dengan katakan kita nak monitor sales ke apa benda ke dengan third party punya software, Mhm. contohnya ada orang pakai HubSpot, ada orang pakai payment gateway, so nak integrate semua tu, dia lebih powerful kalau guna Webflow ataupun WordPress lah. Ah, Alright. So maksudnya dekat sini dia memang lebih cepat, lebih mudah, and then kalau lebih senang lah actually kan untuk kita macam yang bro kata tadi untuk kita integrate dengan tools-tools ataupun plugin-plugin yang ada. Contohnya kalau macam WordPress kita sesuai lah untuk buat macam orang kata apa? Blog, articles heavy punya website ataupun e-commerce kan dia lebih senang untuk develop benda tu. So tak perlu nak pecah kepala nak coding, nak belajar coding kan, belajar language, all those JavaScript ke apa tu, CSS, HTML semua. Okay? hmm. Alright. So, mention tadi kan, bila kenaan dengan website yang lebih advance, kita ada pilihan which is Webflow ataupun WordPress lah. Okay? And tahu sekarang pun is actually WordPress tu masih lagi popular lah. Betul tak? Masih lagi ramai orang pakai. But Hmm. Hmm. in the future, pendapat Bro Zaim sendirilah, is it WordPress tu still relevant untuk masa depan? Even though kita dah ada tools-tools yang lebih, orang kata apa, lebih advance, lebih lebih powerful seperti Webflow dan juga Framer ni. Is it WordPress tu masih relevant untuk digunakan? Uh, saya nampak landscape apa web builder no code ni, dia punya landscape dia orang akan niche down. Contohnya Mhm. setiap tool tu dia ada kelebihan dia orang masing-masing lah. So nak kata WordPress tak relevan one day macam agak mustahil juga sebab dia pun dah develop. Uh, dia mungkin akan niche down kepada dia akan fokus betul-betul dekat siapa user dia yang sekarang ni. Jadi Mhm. betul-betul dia niche down kat situ, kekuatan dia kat situ. Ataupun mungkin dia akan rebrand lah sebab baru-baru ni saya ada dengar dia ada satu apa uh, perbalahan di antara co-founder ni. Betul. Itu kita tak sure tentang WordPress punya uh, future lah macam mana kan. Tapi saya nampak most web builder dia ada dia punya strength. Contohnya Hmm. Webflow strength dia memang dia nak pergi very high end punya development. So Betul. even baru-baru ni semalam ke kemarin saya tengok dia punya Webflow conference, ada Mhm. banyak tool yang sangat powerful lah. Saya rasa dia dia reach another level lah, tapi harga dia pun another level lah. Itu problem dia Betul. kan. Ah, so lepas tu Framer pula dia nampak macam uh, okay, Webflow dia dah ke situ lah. Kita yang yang kat Malaysia ni which is yang tak apa aware dengan benda tu, even nak introduce kat klien pun benda tu is a burden lah sebab dia agak agak Hmm. on high level. Lepas tu kita sebagai designer yang tahu benda tu ataupun developer yang pandai guna benda tu, having a hard time untuk sell benda ni, untuk tunjuk value Webflow ni,
jadi dia susah nak jual Webflow. Jadi framer nampak gap dia kat situ, mungkin kita try fokus on community base. Uh, Mhm. Tempat framer dia lebih bisnes dia lain sikit lah. Dia tak se Faham. Webflow lah. So dia banyak fokus dekat, contohnya dia push template designer. And basically Mhm. model tu buat orang yang nak guna framer, kebanyakannya akan beli template framer. Sebab saya sendiri pun guna pun untuk klien, saya tengok template memang ada banyak, saya tengok dia dah macam memang nice, memang usable, memang kita nak adjust pun senang, and kita dah halfway there, dah 50% daripada apa yang klien nak. So Hmm. dia dah boleh start from there, and then manipulate the team untuk match dengan branding klien lah. So itu kekuatan framer lah in terms I of see. designer friendly. Ah, Hmm. Faham betul-betul. Framer dia memang macam banyak orang kata apa, dia punya templates yang cantik-cantik, and cara nak access ataupun nak gunakan dia punya templates pun senang aja. Okay. Tak tak perlu that. Tapi Webflow, WordPress pun dia ada juga kan orang kata apa templates dia tu. Betul tak? Yang untuk kita percepatkan kita punya proses tu. Okay. So that is orang kata apa, one of salah satu rahsia lah kan macam mana untuk kita create the website dengan website yang hebat, website yang profesional, sebab dengan adanya that templates, which is all those templates pun dah di craft oleh web designers yang orang kata apa yang terkenal and so on and everything, dia punya structure pun dah tersusun, dah memang orang kata apa, uh, tak ada masalah lah untuk kita gunakan untuk real project, betul tak? betul. Okay. Hmm. So that's one thing lah. Okay. And bila kita cakap pasal terlalu banyak tools ni kan, WordPress, Workflow, Framer, ini yang popular. And sekarang pun Canva pun dah ada orang kata apa web builder, betul tak? Orang dah boleh create website guna Canva pun sendiri. And Hmm. banyak lagi tools yang dekat luar sana yang kita tak mention. So tapi bagi pendapat bro lah, tools yang mana ataupun no code tools yang mana yang paling sesuai untuk pemula ataupun beginner lah untuk start belajar nak buat website ni. Kalau dia pemula, kalau nak, uh, saya pernah try Canva. Mhm. Canva dia dia kurang kontrol lah, sebab especially kalau responsive lah. Kalau untuk desktop, kita boleh design macam tu, lepas tu tablet dengan mobile dia auto generate, so kita tak boleh nak adjust. Oh, Kita tak boleh okay. nak custom langsung. uh, so s- Kalau nak buat landing page mungkin okey lah, nak buat sales page which is dia dekat tengah je sampai bawah, Mhm. dia tak ada layout sangat, jadi dia tak perlu nak responsif sangat. The best way is Canva lah, yang paling senang. Yang Okay. kedua yang saya boleh kata senang, yang tu level pertama yang paling senang Canva. Yang kedua yang saya pernah try adalah, uh, saya pernah try sikit-sikit je Squarespace. Squarespace Oh, bagi saya lagi senang daripada Framer lah. Uh, oh ya. Squarespace kalau Okay. kalau untuk uh, betul-betul yang tak nak, uh, business owner yang memang nak handle sendiri website, Mhm. Squarespace ataupun Shopify lah. Yang tu memang I uh, see. senang lah untuk diorang handle sendiri. Tapi kalau untuk yang level yang ketiga, yang senang adalah designer, framer. Untuk yang ni kena kena designer, kena ada designer. Yang ni framer. Mhm. So framer ni, uh, dia dia boleh boleh lebih custom daripada Squarespace lah. Tapi uh, dia perlukan designer untuk design dia tu, dia lebih profesional sikit lah. Sebab dia perlukan at least knowledge untuk auto layout macam yang Figma punya tu, which is kalau kita buat auto layout dia boleh start automatic lah. Mhm. Oh, nak responsif kan. Jadi framer masih perlukan designer punya sentuhan. Dan yang yang lepas tu WordPress, lepas framer WordPress. So WordPress yang nombor 4 yang paling senang pakai. uh, Ya, saya letak dia nombor 4 selepas framer, sebab
WordPress dia agak teknikal juga sebenarnya. Dia dia at least kena tahu kod Betul. juga, sebab bila ada isu dengan plugin tu yang pening kepala lah, ataupun dengan sebab sebab unlike Framer dan yang lain, WordPress kita punya hosting, kita punya CMS tu kita kena self manage. So Kena kena buat sendiri semua tu kan. buat sendiri, betul. Hmm, Itu yang agak uh, agak ni lah, teknikal. teknikal lah. Hmm. Tapi masih senang juga compare to yang terakhir ni, which is Webflow. Webflow dia punya learning curve ni agak agak developer side sikit lah. Dia Hmm. masih kena tahu HTML, dia masih kena tahu CSS dengan JavaScript. Tiga benda tu yang seorang developer je yang biasanya faham lah. Ah. Betul betul. Webflow memang dia lebih kepada ke arah developer, and all the terms dalam dia punya UI pun class apa tu, so memang sangat-sangat close dengan programmer lah. Okay. Aku ulang balik lah. Okay. Canva, Squarespace, Framer, WordPress dan Webflow lah. Menarik. Okay. Canva aku tak pernah try lagi. Dan juga Squarespace pun tak pernah try lagi. Tapi dari segi Framer memang betul-betul macam, kalau untuk graphic designer ataupun memang dah ada experience, ada basic berkenaan apa tu, basic design, memang lebih senang guna Framer lah. Okay, lebih senang guna Framer. Kalau memang dah familiar pakai Figma, untuk transition pakai Framer sangat-sangat mudah. Macam kita kita boleh belajar sendiri je semua tu. Alright. Cuma So, jangan confuse antara graphic designer dengan UI designer je lah. betul. Saya sendiri ada train seorang ni untuk Aha. manage framer, dan dia graphic designer, dia susah nak make sense responsive punya design. Hmm, At least dia kena master responsive punya design ni. I see. Betul betul. Dari situ saya Ah. tambah atas pada Canva yang kosong ya, which is yang paling senang, Notion. Ah, Azim sini ada selalu pakai. Betul betul Notion. Ah, Betul. buat note terus share link. Yes, yes. Notion tu is actually betul. Memang sangat mudah. Dia macam kita pakai Apple Notes je, kita just type, kita boleh masukkan gambar everything, and then kita just publish sebagai Notion website kan. Uh, Nice. Untuk Notion juga memang actually tak lah, berdasarkan pengalaman, memang dia guna pakai oleh lebih ramai orang lah. Especially in dalam industri design, dalam industri professional, which is selalunya gunakan untuk portfolio. Okay. So sangat-sangat sesuai kalau bagi siapa yang nak bina portfolio tanpa nak perlu fikir pasal design website lah apa semua, server apa semua ni, just pakai Notion. Right? Okay. So, kita dah ada list semua tu, and which is mana tools yang paling sesuai. So, soalan next is, ada tak macam orang kata apa, risiko kalau kita guna platform no codes ni, compare dengan kita code sendirilah ataupun kita manage sendiri kan. Macam sebab kalau kita buat sendiri daripada awal, kita ada control tu. Okay. So kita kita boleh buat apa-apa sajalah. Tapi bila kita pakai like all these tools, macam kita terikat lah kan dengan dia kan. Ada tak lagi macam risiko-risiko lain yang mungkin ada untuk no code tools ni? Risiko untuk no code tools, benda ni pun saya pernah bincang kat dengan Ryan. Sama ada dia prefer nak pakai custom atau dia prefer nak pakai no code lah. Mhm. Dan masing-masing ada kelebihan dengan kekurangan ni. Custom code biasanya lambat lah. No Betul. code laju. Tapi kita terikat dengan dia punya provider lah. So provider dia kita kena bayar bulan-bulan kan. Mhm. Uh, tapi kalau custom biasanya kita bayar upfront ataupun fixed amount of, kalau projek tu settle, banyak tu seronggok tu je lah kita bayar. Contohnya 50,000, 50,000 je lah untuk satu sistem ataupun website tu. Mhm. Itu je kan, tak payah nak bayar bulan-bulan. Tapi bila saya tengok balik, uh, especially zaman AI ni, kita tak boleh lambat. So Betul. custom code ni macam
even developer sendiri pun dah pakai library lah, library of code and Hmm. template untuk nak cepat buat benda tu. Yang cepat. So Yes. sebenarnya dah sama lah kalau developer sendiri pun pakai template dengan library, sama je dengan kita pakai design system, kita pakai no code, sama je lah. Dua tu kaedah dia. Hmm. Cumanya uh, kelebihan custom code adalah kalau in terms of data lah. Contohnya macam saya kerja sebelum ni, kalau company besar, Petronas ke, diorang nak data tu betul-betul private. So, Hmm. boleh lah nak no code benda tu. Faham. Sebab no code kan orang punya company kan. So, dia ada benda tu lah, dia ada stigma tu. Tapi saya tak pasti sebab baru-baru ni Webflow punya conference, dia ada introduce data tu lah, data data privacy tu, tapi Yes, of course. not sure to what extent lah. Hmm. Di Webflow dia go to that level lah. Mungkin ada concern pasal benda tu, pasal isu ni, so sebab tu dia orang introduce benda tu lah. Faham. Jadi pun Faham. quite new jugalah. Ah, Hmm. 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 I see, I see. Okay, so aku summary sikit lah. Okay, so based on apa yang kita dah discuss ni, which is first thing is concern about data lah, betul tak? Okay, so concern yes. about data, memang sangat-sangat concern lah kalau bagi klien yang besar apa semua ni kan. Which is diorang nak jaga diorang punya data, nak jaga all those information, all those client information apa semua tu. And then yang kedua is kita terikat lah dengan that platform tu, which is kita kena uh, kalau kita tiba-tiba platform tu tiba-tiba down, mati ke apa semua kan. That's the risk lah dekat situ, risiko dekat situ. Okay. Mungkin just ada dua soalan last. Okay, sebelum kita apa tu? Sebelum kita conclude lah kita punya podcast malam ni. Tadi ada mention pasal AI apa semua kan, which is that is kata apa, trend zaman sekarang lah. Alright. So dalam no code pun, apa yang bro nampak tentang perkembangan tools no code ni di masa hadapan nantilah? Apa yang macam apa yang bro nampak ke mana perginya no code tools ni? Uh, okay, saya nampak uh, mungkin kemungkinan in future kita akan ada lebih ramai usahawan and lebih ramai solopreneur. Sebab barrier to entry tu dah makin tak ada. So everybody can make marketing sendiri, boleh buat website sendiri, boleh semua sendiri. So saya nampak no code tu akan orang-orang macam ni akan guna lah. Macam saya sendiri pun kan. So Mhm. uh, okay, kalau ikut perkembangan AI punya integration dalam no code, macam yang baru ni Webflow juga yang introduce benda ni, which is dia buat uh, A/B testing. Dia buat contohnya ada 5 copywriting, ada 5 gambar, ada 5 call to action. AI akan test yang mana paling perform. Oh. So dia akan combine sendiri. Contohnya copywriting 3 berkesan, gambar satu, button CTA, call to action yang keempat. So dia gabung semua ni, jadilah satu ni yang paling perform pada ketika Wow, itu. menarik. So let's say kalau next time katakan raya, dia akan berubah sikit. Ada benda ni yang dia test lagi, dia sentiasa test. Yang mana Hmm. perform pada bulan tu dia push yang tu. Macam itulah. Yang tu salah satu AI uh, yang ada dalam ni. So nampak boleh leverage dekat analytics lah, analytics website. Hmm. Menarik. Ya. Hmm. Okay. So maksudnya masa depan, which is nanti akan lebih ramai lah orang akan, orang kata apa, aware ataupun orang akan tahu dan guna no code tools ni. Betul tak? So Hmm. maksudnya sebab benda tu orang kata jadi dah jadi macam orang kata apa? Formal lah, macam benda tu dah jadi kebiasaan lah. Jadi kebiasaan, which is kalau sebelum ni kita nak develop satu benda, nak kena hire programmer, hire designer mungkin kan. So in the future benda kita dah boleh buat sendiri. So why not nak hire orang lain? So why not kita guna je no code tools yang senang ni, and then kita just publish ataupun develop je apa-apa yang kita nak. Alright? Okay, Ya. so soalan last. Okay, it's more on lebih kepada nasihat lah. Okay, sebagai bro pun dah berpengalaman
lama kan, okay, dalam industri. So, apa nasihat kepada orang kat luar sana lah, okay? Tak kisahlah beginner ke ataupun sesiapa lah, entrepreneur ke usahawan yang nak start, mula belajar guna no codes ni. Okay, apa nasihat lah untuk diorang? Hmm, okay, first kali uh, nak guna no code tu, first kali just uh, cari sebab lah kenapa nak guna kan. Uh, and paling penting sebenarnya cari bukan just idea tapi masalah apa yang nak diselesaikan lah. Mhm. Kebanyakan orang dia ada idea, lepas tu dia buat website, lepas tu susah nak ni kan, susah nak jual. So fokus dekat apa masalah yang ada dekat sekeliling, cuba selesaikan benda tu. Lepas tu baru kita, dari situ kita akan ada minat nak belajar sesuatu yang boleh bantu selesaikan benda tu. Dulu saya pun tak tak nampak benda ni masa saya kerja retail apa semua. Saya Mhm. macam sebab saya tak tahu apa saya nak buat. So bila dah tahu tu baru minat nak belajar tu datang lah. Sebab sebelum ni pun saya ada ajar juga designer dia Mhm. untuk buat. Tapi uh, ada yang minat, ada yang tak minat tu memang susah nak kecap lah. Tapi kalau minat ni dia sendiri yang akan cari lah benda tu lah. First kena tahu tujuan, lepas tu kena ada minat. Ah, Tujuan dan minat. and kalau nak mula belajar, saya suggest tengok Webflow University lah. Webflow University tu tempat yang uh, bagus untuk belajar basic uh, HTML, CS, Mhm. yang technical lah. Termasuk dengan typography sekali. Sebab Webflow University dia bukan sekadar ajar macam mana nak buat website, tapi dia ajar macam mana nak buat website yang experience dia bagus. Kiranya orang masuk, kalau orang tu rabun, dia buat font size besar, website kita pun ikut size besar. Kebanyakan website Mhm. tak ikut pun benda tu. Tu kita panggil accessibility lah. So, Mhm. uh, boleh belajar kat Webflow University, tapi agak advance lah itu. Tapi untuk basic, cuba mahirkan responsive design, auto layout. Responsible. Auto layout, mahirkan auto layout, mahirkan typography, spacing. Uh, Typography ni dia benda tu lah semua, spacing, dia punya grid, lepas tu color lah. Hmm. Itu yang tu yang paling basic lah, yang biasanya kalau saya ajar pun benda tu je Mana tu? yang paling susah nak tangkap adalah auto layout. Nampak macam lagi kita yang nak buat ni rasa macam senang, tapi auto layout Ah, susah. betul, betul, Ah, betul, betul. Itu setuju. Terlihat pun macam kan. macam aku pun ajar my students pun Figma sendiri pun macam mana auto layout semua is a bit susah lah untuk orang catch up. Aku summarize sikit lah. So basically first memang kena ada tujuan dan minat. Okay, so kalau tak ada tujuan and then tak ada minat, kita belajar pun, kalau kita start belajar pun just kerak jalan je. Betul tak? Okay, so kena ada tujuan dan minat. Okay, and after that barulah kita go kepada kata apa, basic lah. Okay, belajar basic, kukuhkan basic dulu, foundations dulu, macam bro kata tadi, berkenaan dengan color, typography, spacing, all the layouts, sebenarnya responsive design. Okay, so all those thing, benda-benda yang macam basic, dan juga orang kata apa, berkenaan dengan accessibility kan. So semua itu memang kena take notes and belajar lah. Alright. Okay. So one last question. Baru teringat tadi. Sorry ya. Sebab bro mention banyak pasal, orang kata apa, Webflow kan. Okay. Macam aku sendiri, aku honestly lebih prefer Framer sebagai pilihan no code lah. Kan? Even client projects pun memang banyak pakai Framer. Um, Bagi bro sendiri, kenapa Webflow menjadi pilihan utama? Uh, Kalau nak serius belajar dalam bidang web design ni, Mhm. Webflow is the one yang paling advance. So I kalau kita see. mahir Webflow, yang lain dah jadi kacang. Hmm. Hmm. Itu yang saya from my experience lah. Sebab start dengan, sebab benda tu free, Webflow University tu, and dia punya ilmu is actually ilmu yang mahal lah.
walaupun dia bagi free kan, tapi Mhm. dia quite impressive sebab before this, paling simple lah, paling basic saya bagi satu, which is sebelum ni saya design pakai typography, pakai size pixel 40 pixel, Mhm. 20 pixel. Lepas tu bila dah belajar dengan Webflow University, tajuk dia boleh cari Webflow, dekat YouTube Webflow Advanced Typography. So Mhm. rupanya uh, kebanyakan developer yang pro dia orang pakai RAM, iaitu Ah. pun dah explain apa benda tu RAM. So RAM ni dia akan follow default browser setting lah. Kalau internet browser kebanyakannya setting dia 16 pixel. So dia akan darab dengan setiap RAM yang kita type kat situ lah. Contohnya Mhm. kita type satu RAM dia bersamaan dengan 16 lah. Kalau kita type dua RAM dia akan darab dua lah 16 tu. So dia akan sentiasa darab dengan default browser. Sebab tu bila orang pergi dekat font setting, dia besarkan size font tu pun ikut besar juga. So, Hmm. bagi saya benda ni sangat penting, walaupun nampak kecil, benda kecil, tapi dia penting sebab accessibility ni uh, sangat besar dia punya population orang yang tak nampak Okey. skrin sebenarnya. Hmm. Faham, faham. Kalau kita tak cater kita punya design towards accessibility, maknanya kita akan hilang banyak audience. Audience Hmm. yang tak boleh nampak kita punya font ataupun dia pening nak baca ke sebab ada orang disleksia kan, so dia macam-macam lah. Ah, I so, see. Okay, menarik, menarik. So, sangat bagus bila Bro sentuh pasal that typography, accessibility tu. Sebab kalau that is orang kata apa, one of rahsia lah juga kan, rahsia bina website ni, which is kita kena fikirkan on that area juga. Kalau kita jadi developer, mungkin nak buat benda tu is bukanlah sesuatu yang mudah juga kan. Kita perlu belajar banyak benda, tapi dengan adanya no code tools ni, kita boleh orang kata apa, kita boleh come out kan dengan ataupun satu design ataupun satu website tu yang lebih accessible lah, betul lah, yang lebih accessible dengan mudah. Alright. Okay. ah, Thank you. I think banyak benda kita bincang malam ni. Memang banyak ilmu yang Bro Zaim share kat kita malam ni. Okay, berkenaan dengan no code, berkenaan dengan tips-tips apa yang kita perlu take care untuk kita buat sesuatu website, supaya website tu kita jadi user friendly, accessible untuk semua orang access. Right. So kita dah sampai di penghujung podcast kita lah malam ni. So di sini saya beri peluang lah dekat Bro Zaim. Uh, Bro Zaim boleh lah bagi tahu dekat mana nak follow. Bagi siapa yang tak follow lagi Cinegraphy ataupun Bro sendiri kan, dekat mana orang boleh reach out dekat apa tu? Orang boleh reach out Cinegraphy. And then Bro bolehlah ceritakan sikit plan-plan yang menarik akan datang ke. Okay? okay, nak follow boleh follow sama ada follow saya sendiri direct, Zaim Asri. Boleh search boleh Google memang ada keluar Zaim Asri ataupun Senigrafi. Senigrafi Mhm. ni one word lah. Yang tu pun kalau Google pun ada keluar. Ada website, ada Facebook, ada TikTok. TikTok kalau nak follow TikTok ada tips-tips, tutorial website lah, tutorial untuk buat website. InsyaAllah nanti Mhm. planning ada nak buat konten lagi lah, konten especially responsive web design ke ataupun Wah. Framer punya ni lah, Framer punya tool, which is agak menarik lah Framer. Dia sebab saya guna Framer memang saya sangat sangat enjoy, sangat cepat nak buat kerja. Okay. Uh, okay, selain tu YouTube, boleh follow YouTube Seni Grafik juga. Okay, tu saja. Alright. Okay. So nanti kita akan masukkan juga link-link seni grafik lah dekat Hmm. kita punya description tu nanti. Okay. Right. Bro, ada apa-apa lagi nak tambah ataupun anything last advice lah dekat pendengar-pendengar kita, ataupun anything yang announcement ke apa-apa yang ada. Announcement buat saya tak ada lagi. Tengah Tak ada tengah. lagi. Alright. Tapi kalau Okay. uh, kalau nak start belajar, just cubalah, cuba sendiri. Yang saya punya teknik belajar tak sama sangat dengan orang. Orang selalu cakap malu bertanya sesat jalan, tapi saya kurang bertanya. Saya
sejenis dah tak ada jalan baru saya tanya. Okay. Saya suka explore lah. So that is the way macam mana saya belajar semua tool ni. Hmm. Saya keep on tanya, kalau orang tak available, kita macam delay benda tu. So kita tanya je, sekarang dah ada AI apa semua, kita terus tanya AI, kita kena ada inisiatif sendiri, bergerak sendiri. Jangan be proaktif je lah. Betul-betul nasihat yang sangat bagus. Okay, alright. So itulah. I think kita dah sampai penghujung podcast kita malam ni. So terima kasih kepada Bro Zaim kerana sudi jadi kita punya guest untuk episod kali ni. So hopefully kita akan jumpa lagi di masa akan datang. And insyaAllah akan lagi banyak topik. Wow, ada betul. Automatic. Tak jadi pun. Powerful. Alright. Okay, so kita jumpa lagi masa akan datang. Okay, InsyaAllah. bye. Okay. Assalamualaikum. Salam.